Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Imam Mirza Wati Muhammad dan Dr. Arina Anis Azlan kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat tugasan pembentangan kertas metodologi. Saya Baharudin bin Muhammad, nombor pelajar P106938. Topik kajian saya adalah literasi kempen sosial menerusi advokasi awam dalam kalangan pegawai klinik melalui media sosial. Seterusnya, saya pergi kepada senarai kandungan yang saya akan sentuh, iaitu pertama, latar belakang, kedua, permasalahan kajian, yang ketiga, objektif kajian, yang keempat, persoalan kajian, yang kelima, kerangka kajian, yang keenam, reka bentuk kajian, yang ketujuh, persampalan kajian, yang ke-8, prosedur pengumpulan data, dan yang seterusnya adalah penganalisisan data. Latar belakang kajian ini ada tiga, iaitu dalam memastikan penggunaan media sosial ini diaplikasikan untuk tujuan yang bermanfaat. Ianya dijadikan sebagai satu saluran komunikasi untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan kesihatan oleh pegawai klinikal menerusi kempen sosial. Yang kedua, ianya bertindak sebagai satu bentuk advokasi berkenaan dengan kesihatan yang disampaikan oleh pegawai klinikal. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan pengetahuan dan pendedahan masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan kesihatan. Bukan itu sahaja, ianya memberi gambaran yang positif di mana media sosial turut berperanan dalam menyampaikan informasi yang berguna kepada masyarakat seiring dengan pembangunan teknologi yang pesat. Terdapat tiga permasalahan kajian, iaitu perkembangan pesat teknologi disalahgunakan untuk tujuan negatif. Yang kedua adalah kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang potensi media sosial untuk menyampaikan maklumat yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, kurangnya pendedahan dalam kalangan pegawai klinikal, sama ada di Kementerian Kesihatan, di hospital, di klinik, di swasta maupun kerajaan dalam doktor pakar dan perubatan, kesihatan awam, ahli farmasi, ahli psikologi dan sebagainya, jurawat dan juga doktor, untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam melaksanakan kempen sosial menerusi advokasi awam. Mengenai dengan objektif kajian pula, antara yang disentuh adalah meneroka penggunaan media sosial dalam kalangan dalam kempen sosial menerusi advokasi awam dalam kalangan pegawai klinikal di Malaysia. Yang keduanya adalah meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang peranan media sosial dalam menyampaikan maklumat yang bermanfaat oleh pegawai klinikal di Malaysia. Dan yang ketiga adalah menilai keberkesanan penggunaan media sosial dalam kempen sosial menerusi advokasi awam dalam kalangan pegawai klinikal di Malaysia. Berkenaan dengan persoalan kajian pula, tiga perkara yang disentuh. Pertama, bagaimanakah penggunaan media sosial dalam kempen sosial menerusi advokasi awam dalam kalangan pegawai klinikal di Malaysia. Yang kedua, apakah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang peranan media sosial dalam menyampaikan maklumat yang bermanfaat oleh pegawai klinikal di Malaysia. Dan yang ketiga, sejauh manakah keberkesanan penggunaan media sosial dalam kempen sosial menerusi advokasi awam dalam kalangan pegawai klinikal di Malaysia. Mengenai kerangka kajian saya pula adalah merujuk kepada
teori yang digunakan untuk mencapai objektif kajian. Yang kedua, teori yang digunakan adalah teori pandangan keupayaan dinamik, iaitu di mana ia menjadi rujukan utama dalam meningkatkan keupayaan penyelidik, pegawai klinikal serta pembuat dasar dalam mencapai objektif kajian. Dan yang ketiga, berpandukan teori tersebut, ia dapat menerokai penggunaan media sosial dalam kempen sosial menerusi advokasi awam dalam kalangan pegawai klinikal di Malaysia, meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang peranan media sosial dalam menyampaikan maklumat yang bermanfaat oleh pegawai klinikal di Malaysia, serta menilai keberkesanan penggunaan media sosial dalam kempen sosial menerusi advokasi awam dalam kalangan pegawai klinikal di Malaysia. Dan reka bentuk kajian ada 3, iaitu kajian yang dijalankan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, ia bertindak sebagai satu bentuk kajian tinjauan terhadap sampel kajian yang terlibat. Dan yang ketiga, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan set ujian karangan, iaitu kajian naratif, deskriptif dan juga eksposisi. Berkenaan dengan persampelan kajian pula adalah kajian ini yang dijalankan melibatkan pegawai klinikal sekitar daerah Hulu Langat. Yang kedua, bagi memudahkan proses pemilihan sampel kajian yang terlibat, pemilihan secara rawak dilakukan. Dan yang ketiga, seramai 7 orang pegawai klinik ditemu ramah bagi memastikan objektif kajian dapat dipenuhi. Berkenaan dengan prosedur pengumpulan data pula, pertama, sebelum melaksanakan kajian lapangan, pengkaji mendapatkan surat kebenaran daripada fakulti UKM untuk menjalankan kajian. Yang kedua, informan yang terlibat diberitahu secara lisan untuk mendapatkan persetujuan daripada mereka sebelum surat persetujuan ditandatangani. Yang ketiga, pengkaji memberi taklimat kepada informan di mana kajian yang dijalankan untuk tujuan penyelidikan sahaja, di mana ia dapat menambahkan penggunaan media sosial sebagai gerbang informasi. Mengenai dengan penganalisisan data, terdapat 4 proses, iaitu pertama, transkripsi data-data dibuat secara verbatim. Kedua, proses mengekod. Dan ketiga, membentuk tema bagi data yang dikumpulkan. Dan yang keempat, data dimasukkan dalam perisian NVivo 10. Sekian, terima kasih kepada Dr. Emma dan Dr. Anis kerana telah memberi peluang kepada saya membentangkan secara ringkas kajian saya ini, dan selepas ini saya akan membuat kajian secara menyeluruh melalui laporan yang akan dihantar kemudian. Sekian, terima kasih. Bye-bye.